الله أكبر الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربي يسر ولا تعسر، ربي تمم الخير، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، اللهم زرنا علما وارزقنا فهما، اللهم نورنا بنور علمك وأبعدنا النسيان برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Amma ba'du, insyaAllah kita beriktikaf dalam masjid ini kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada pagi ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih lagi panjangkan umur, alhamdulillah. Sihatkan tubuh badan kita, bagi segala nikmat-nikmat, alhamdulillah. Dan kita merasai segala nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita sedar hakikat kita ni manusia masumiyal insan illa linisyanihi. Tidak nama kita ni manusia kecuali kita ni sentiasa lupa. Bila kita sentiasa lupa, maka kita mesti diperingatkan, mesti ditazkirahkan. Jadi oleh kerana itu, maka setiap hari ni alhamdulillah, pagi-pagi ni kita mendengar tazkirah, peringatan daripada Allah SWT. Mudah-mudahan tuan-tuan semua kita sentiasa tidak lalai daripada mengingati Allah SWT. Dan bila kita rasa kita ni sedar, kita ni satu hari kita akan tinggal dunia, maka pada masa itu tidak ada yang boleh tolong kita, hanya Allah SWT. Maka insyaAllah apa yang kita mengaji ni kita nak beramal insya-Allah. Jadi tuan-tuan semua, pada pagi ni kita akan sambung ayat yang ke-16 surah apa ni? Surah Al-Insyiqaq. Surah Al-Insyiqaq ayat yang ke-16. Maknanya ataupun kita tadabbur, memerhati, memahami makna ayat yang ke-16, bermula ada ayat yang ke-16. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق. Kita ambil dulu sampai ayat ke-19. فلا أقسم بالشفق, maka aku bersumpah. Allah SWT berfirman, maka aku bersumpah. La uqsimu bisyafaq. La tu dia panggil di sini, la ni dia panggil la zaidah. La zaidah maknanya tambahan saja. La tu maksudnya kalau kita tengok kepada la itu maknanya tidak, tapi la ni dia panggil la ni la zaidah, la tambahan saja, tidak membawa makna apa-apa. Fala uqsimu bisyafaq, maka aku bersumpah demi asyafaq. Allah SWT bersumpah dengan asyafaq, demi asyafaq. Asyafaq ini apa dia? Asyafaq ni, asyafaq ni huwa al-hamra fil ufuqi ba'da ghurubi syamsi. Asyafaq ni iaitu warna kemerah-merahan fil ufuq, yang ada di langit, warna kemerah-merahan yang ada di ufuk langit sana. Ba'da ghurubi syamsi, selepas daripada terbenam matahari. Itu dia panggil asyafaq. Jadi asyafaq ni kita selalu tengok. Cuma kita ni bila kita sembahyang berjemaah,
bila masuknya maghrib, kita tidak memerhati di luar. Sebab kita duduk, mungkin kita duduk dengan tazkirah, duduk dengan kuliah, duduk terlibat dengan kuliah. Jadi kita tidak memerhati asyafaq ni. Tapi asyafaq ni iaitu huwa ikhtilatu daw'in nahari bisawadil lail inda ghurubi syamsi. Iaitu dia itu di antara dia panggil ikhtilat, iaitu percampuran cahaya antara cahaya siang dengan cahaya malam. Dia campur situ tu. Dia panggil campur antara cahaya hok siang. Siang kan kita nak temu dengan malam, tengah-tengah tu. Dia panggil duk ikhtilaf tu. Wa huwa al-hamra allati takunu 'inda dhalika summiya asyafaq. Maka dinamakan asyafaq ni sebab tadilah maknanya kemerah-merahan, warna kemerah-merahan, Jadi warna kemerah-merahan ni dia akan hilang. Bila dia hilang? Bilanya masuk waktu isyak. Bila masuk waktu isyak, kok merah-merah di langit sana tu tak ada dah tu. Tu cek masuk isyak dah tu. Tu penanda bagi orang yang tidak ada kira ejen semacam kita hari ni, pakai tak tengok dah barang ni. Barang tengok je belakang ni. Tak berpandu tu. Tak berpandu kepada merah-merah di langit tu. Jadi Allah SWT buat asyafaq ni. Asyafaq ni Allah Ta'ala bersumpah dengan asyafaq. Ni nak ceritanya. Asyafaq ni di antara suatu makhluk yang Allah Ta'ala cipta. Kehebatan Allah SWT menciptakan. Seperti mana kita tengok marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Bila kita tengok air laut kita pergi tempat pertemuan air laut. Bila sampai tempat pertemuan air laut ni, hok balik ni masing, hok balik ni tawar, dia tak campur tu. Bijak, hebatnya Allah. Alik ni memang betul-betul masing, hok balik ni memang betul-betul tawar, dia tak campur tu. Itulah kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah bersumpah dengan benda-benda yang Allah Taala cipta dengan begitu hebat ini. Maka Allah di antara ayat 16 Allah bersumpah dengan asyafaq. Wal laili wa ma wasaq. Wal laili wa ma wasaq. Dan Allah Subhanahu Wa Taala juga bersumpah dengan al-lail, dengan waktu malam. Wa ma wasaq, dan apabila ia ni waktu malam ini apabila ianya dihimpunkan, maksudnya dia betul-betul gelap. Mana bila hilang dah asyafaq tadi, antara kemerah-merahan tu sudah hilang, maka maksud waktu isyak tu betul-betul gelap. Maka di situlah makna dia wasaq. Wal laili wa ma wasaq. Dan Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dan demi malam serta segala yang dihimpunkan. Jadi itu atas semua. Maka bila malam ini kita pun tahu dah, bila malam ini maka keadaan dihimpunkan itu, maksudnya kalau kata orang kak, kalau malam ni duduk beripuh suami isteri anak-anak. Kalau ayah kak bila malam kak duduk dalam gut senyap, tak bunyi gapo dah tu, anak-anak ayah duduk bawah sayap-sayap ibu dia, duduk bawah perut dia, senyap, kambing-kambing lembu senyap kotak habis dah. Duduk tidur senyap. Ni dia panggil di antaranya wa ma wasaq. Allah Taala bersumpah ni dengan waktu malam. Wal qamari idza tasaq. Dan Allah Taala bersumpah demi bulan. Bulan ni idza tasaq, apabila ia gerhan bulan mengambil ni, kita panggil apa? Bulan purnama ni. Bulan purnama ni bila dia penuh 13, 14, 15 ni, bila malam masuk 14, 15 ni, kita tengok bulan ni penuh. Bulan ni penuh. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah juga dengan bulan. Ini kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu dah tuan-tuan semua, bila alhamdulillah, bila mana kita lihat Rabbana ma khalaqta hadha batila subhanak,
Tidaklah engkau jadikan sia-sia semua langit bumi gelap cerah. Semua engkau buat ni, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Bila kita tengok ni, kita jangan tengok kita berkata alam semula jadi. Tak nampak Allah. Alam semula jadi ni seolah-olah alam itu jadi dengan sendiri. Kalau bagi hamba tak sokonglah. Tidak setuju dengan ayat alam semula jadi. Bukan alam semula jadi itu makhluk. Semua tu makhluk. Makhluk ni makna apa? Makhluk ni barang kena buat. Bila barang kena buat, ada hok je buat, maka terbitlah Allah. Jadi bila kita tengok daun kayu apa, bukit sebagainya, bukit, bukau, langit, awal, hujan, semua ni kita termasuk orang hok depan kita ni, hok duk orang panggil duk lalu lalai, duk selisih dengan orang semua ni. Bila kita tengok, masya-Allah, hebatnya Allah SWT. Di atas diri kita ni Allah Taala buat jari-jari semua ni, cok-cok jari yang ada di JPN ni. Bila kita apa dia tampering tu, kita cek tengok semua jari-jari kita ni tak sama semua. Ambo tak sama dengan tuan-tuan semua. Dan sebab itulah kita tengok cok jari ni memang hebatnya Allah Taala buat sehingga kita boleh kenal ni cok jari orang ni. Tak serupa, tak akan serupa. Nah, Allah hebat. Maka Allah Taala sumpah dengan makhluk-makhluk yang Allah Taala cipta dengan kehebatan Allah SWT ini. Maka bila Allah Taala dah formula dah, bila Allah Taala serupa dengan Asy-Syafaq, dengan Al-Lail, dengan Al-Qamar ini, maka ada sebut, Allah Taala sebut la tarkabunna tabaqan an tabaqa. Itu mula Allah Taala nak maklum, nak announcement kepada kita bahawasanya apa dia? Sesungguhnya kamu tetap melalui beberapa keadaan yang bertingkat-tingkat baik buruknya, yakni menerima kesenangan dan kebahagiaan atau sebaliknya. Jadi kita ni tuan-tuan semua, la tarkabunna tabaqan an tabaq, kita kena melalui fasa-fasa, fasa-fasa kita panggil peringkat kehidupan kita atas muka dunia ni. Kita lalui dah ni, kita tengah lalui fasa kita dulu yang kita tak ingat dulu, alam roh, lepas tu alam janin, lepas tu di alam dunia ni kita sudah lalu dah peringkat bayi, remaja, dan sekarang ni kita sudah peringkatnya peringkat tua dah. Jadi Ambo rasa kalau tua-tua dengan ambo yang ambo ada depan tua-tua ni, tua-tua yang ada depan ambo ni, ambo rasa kita tua belaka dah ni. Kau tak rasa tua lagi? Tua belaka dah. Jadi kita melalui fasa-fasa tu. Dan satu masa kita fasa-fasa yang kita lalui ini, kita akan tinggal dunia ni. Hak tu hak paling kita rasa masya-Allah. Atau kita kena mikir tu. Kita kena fikir tu, aku ni akan mati. Hebat mana aku, jawatan banyak, pitih banyak mana, aku akan mati. Situ tu mana kita kena fikir tu. Bila kita nak mati, rok kita dengan kita duk sentiasa duk malah macam kita remaja, macam kita budak-budak dulu. Tidak dapat dah. Kita tak boleh dah. Kita kena banyak taubat pada Allah Ta'ala. Kita kena banyak mendekati Allah SWT. Kena banyak mari duduk di masjid, duduk mengaji, duduk menginsafi segala kelemahan, kesalahan kita, dosa-dosa yang telah lalu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi peluang kita, dia panggil peluang keemasan yang kalau kita tak ambil pada masa ini, kita takut kita mati dalam keadaan su'ul khatimah, na'udzubillah min dzalik. Ambo tengok dalam saya dua kemarin, ambo ada lihat ada seorang ustaz video tu baru ambo lihat, baru siapa lah ambo tengok. Cerita ni dia orang petani berada di Mekah tengah buat haji. Masa tu ambo tak silap wukuf di Mina ke. Masa mana hari
hari baru ni lah, hari wukuf. Dia duduk tengah khutbah, duduk tengah duduk tengah tazkirah, duduk tengah tazkirah. Pening kepala dia kata, dia tengah berdiri kita. Allah, pening kepala, pakai gebah, pakai mati selalu. Masya-Allah. Allah Akbar. Hebat. Baru ni kita tengok ada seorang ustaz baru ni di Shah Alam. Ni. Tengah-tengah orang panggil tengah-tengah baca tafsir ayat Allah SWT. Dia tengah-tengah baca tafsir ni, meninggal masa tu. Jadi ni dia panggil mati-mati yang kita idamkan, iaitu mati dalam keadaan dia panggil husnul khatimah, dalam keadaan kesudahan yang baik. Bila kesudahan yang baik itu menandakan bahawasanya Allah Ta'ala mengasihi orang ini, maka kita pun kena sentiasa beringat. Mudah-mudahan kita pun dalam keadaan husnul khatimah, insya-Allah. Amin. La tarkabunna tabaqan an tabaq. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya kamu tetap melalui beberapa keadaan yang bertingkat-tingkat baik buruknya, menerima kesenangan dan kebahagiaan atau sebaliknya. Fama lahum la yu'minun. Maka apakah alasan bagi mereka bersikap tidak mahu beriman? Apa masalah? Tak si beriman, tidak fikir di atas orang panggil perkembangan yang dia lalui. Tak kira tak mata, tak kira tak cerdik, siapa ketua ke diri tak cerdik lagi. Ada orang-orang kafir ni dia fikir lepas pada dia mati tu tak ada apa-apa dah. Lepas tu dia tak fikir kalau macam kita fikir hak Nabi ajar kita, yang Allah Ta'ala sebut. Kita ni alhamdulillah duk cerah-cerah, duk nampak semua sebab kita mengaji, kita mendengar. Kalau orang yang tak tahu langsung, tambah pula dia ni kafir yang tak nak dengar, tak nak beriman langsung dengan hari akhirat, maka kita rasa ini orang panggil di antara kerugian yang besar. Sebab apa? Sebab bila masuk dalam kubur, maka pada masa itulah baru kita nak beriman dengan hari akhirat, beriman dengan malaikat. Jadi tidak masa tu, masa ni sekarang ni. Allah bayar dengan keimanan kita ini dengan kebahagiaan. Famalahum la yu'minun. Maka Allah Ta'ala tanya, maka apakah alasan bagi mereka yang bersikap tidak mahu beriman ini, tak nak beriman? Dia kira lepas pada dia mati, dia akan keluar balik, dia akan hidup balik. Mana baby-baby yang keluar tu? Ada, ini di antara faham yang dia kata dia ni akan dilahirkan balik. Bila dia mati tu keluarlah budak-budak baby hak lain tu. Dia kata dia tu di antara salah seorang. Lepas tu dia pun besar, baby tu besar, jadi orang tua, dia mati pula. Bila dia mati, maka baby tu dia akan keluar balik. Kalau begitu dia panggil tak aci. Kita buat baik, mana balasan Allah nak bagi? Mana kiraan balasan baik? Tak aci. Baik tak ada balasan. Lepas tu duk buat jahat, duk bunuh orang, duk curi barang orang, duk buat apa semua ni, mana balasannya? Mesti ada pembalasan dia. Mesti ada pembalasan dia. Kalau tidak, sedap buat jahat. Sedap kau buat jahat. Buat jahat, lepas jahat. Hak nyanyi hak buat baik, letih ke diri, tak ada balasan apa. Maka Allah SWT ni Al-Adlu, mana penuh, maha adil, yang kita sentiasa baca dalam Asmaul Husna tu, Al-Adlu tu, Al-Adlul Latiful Khabirul Halimul Azimul Ghafurul Syakur tu. Ada nama Al-Adlu, nama Allah Ta'ala yang maha adil. Maka dengan maha adil Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan buat akhirat tu mesti ada. Akhirat tu mesti ada untuk menerima balasan di atas keimanan, di atas ketaatan manusia ataupun keingkaran manusia. Famalahum la yu'minun wa idza quri'a alaihimul qur'anu la yasjudun. Dan apakah pula alasannya apabila dibacakan Al-Quran kepada mereka, mereka tidak mahu taat dan sujud pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dibaca ayat Allah Subhanahu Wa Taala, mereka tak nak taat, mereka tak nak sujud. Ni dia panggil kerugian yang besar. Maka tuan-tuan semua, kita di atas muka dunia ini, maka kita banyakkan sujud pada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyakkan kita sujud pada Allah Subhanahu Wa Taala.
la yu'minun. Mereka ni tidak beriman, tidak merendahkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Jadi kita ni alhamdulillah, kita ni kena syukur besar kita ni. Kita ni kena syukur besar sangat-sangat. Kenapa? Kerana kita ni beriman. Alhamdulillah. Isteri kita, keluarga kita, anak-anak suami kita, keturunan kita ni alhamdulillah beriman. Iman ni alhamdulillah mahalnya. Ramai mana manusia yang tidak penuh beriman, dan ada yang mereka janji tak akan beriman. Allahu akbar. Kita ni alhamdulillah Allah bagi kepada kita ni keimanan. Maka wa idza quri'a alaihimul qur'anu la yasjudun. Ni dia panggil dalam ayat ni bila kita baca di sini sampai di tang ayat ni la yasjudun ini disunatkan kita sujud. Disunatkan kita sujud tilawah. Kalau tengah-tengah kita qiyam dalam sembahyang, sampai di wa idza quri'a alaihimul qur'anu la yasjudun, Allahu akbar, tunggu sujud. Ataupun tengah-tengah kita baca tapi syarat ada sembahyang lah. Kalau tak ada sembahyang mana boleh sujud? Tak boleh nak sujud. Orang duk main bola padai tu, gol perok tunggu sujud. Tak tahu mana aurat, tak tahu mana kiblat, sembahyang pun tak tahu kat mana, tiba-tiba sujud haram, tak boleh. Dia nak sujud ni ibadah khusus, maka tak boleh kita sembrono sujud. Tu nak sujud pada Allah tu. Kalau sujud kat orang, lagilah. Sujud pada orang lagilah tak boleh. Sujud kepada makhluk ni lagi tak boleh. Jadi ini di antara kalau kita sujud, bila kita baca ayat ni sampai di ayat ni sunat, hukumnya sunat kita sujud. Kita ni tuan-tuan semua, kita mulia di sisi Allah SWT ni kerana apa? Allah Ta'ala memandang mulia kerana kita ni orang panggil kerana kita percaya, kita beriman pada Allah. Kalau kita ni tak ada iman, tak ada Islam, kalau tak jadi orang Islam lah, tak ada apa, mujurlah kita ni Islam, maka jagalah Islam yang kita ada ni sebaik-baik, dan kita sayangilah Islam. Kerana kita ni kalau tak ada Islam, tak ada nilai hidup kita, tak ada. Marilah comel setara mana comel tak boleh nak royak comelnya orang ni, semak tak ada orang, tak boleh nak tek di matanya, di hidungnya, di telinganya, di pipinya, di dagunya. Allah, semak. Dia panggil semak ni, semak dia panggil kalau istilah kita kat semak jetak. Semak tapi tak Islam. Allah. Comel kat comel loteh. Comel masya-Allah tapi tak ada nilai. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Allah Taala tak pandai sikit pun kepada rupa parah kita. Ataupun Allah Ta'ala tak pandai sikit pun kepada harta kita ada juta-juta tu. Mana ada juta-juta Malaysia ke, juta-juta rupiah ke, juta-juta baht ke. Allah Ta'ala tak pandai sikit pun pitih kita ada, harta kita ada. Banyak mana keping tanah, banyak mana rumah, banyak mana kereta, banyak mana. Allah Ta'ala tak tengok sikit pun. Muka comel handsome setara mana, tak tengok, tak heran. Allah tak heran ikan apa, tak pelik sikit apa. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tapi Allah Ta'ala ambil kira, tengok hatimu baik tak, hatimu tu baik tak. Maka nak menilai hati tu baik, maka Allah SWT mengira inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling dikira mulia di sisi Allah, Allah Ta'ala akan kira dia ni di sisi Allah. Allah kata dia ni akramakum, orang yang paling mulia sekali. Maka bila Allah Ta'ala nak kira orang yang paling mulia di sisi dia, inna akramakum indallahi atqakum, hak paling takwa sekali pada Allah. Hak tu paling mulia. Takwa ni hahuna, takut pada Allah Ta'ala dalam ni. Takutnya pada Allah, takutnya pada Allah, takutnya nak tinggal sembahyang, takut Allah marah,
takutnya nak buat jahat, takut Allah marah, takutnya nak buat dosa, takut Allah marah. Jadi dia ni orang di antara orang yang paling takwa pada Allah Ta'ala ini, maka dialah yang paling mulia di sisi Allah, walaupun di sisi mata manusia tidak memandai dia. Seperti mana Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ni orang kata dia gila. Orang kata dia gila, Uwais Al-Qarni. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke salam. Sampai ke salam. Sehingga Sayyidina Umar pergi cari Uwais Al-Qarni. Zaman pemerintah Sayyidina Umar baru boleh jumpa dengan Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ni bukan kata dia ni tak temu dengan Nabi, dia nak temu, tapi dia menjaga mak ayah dia, menjaga mak dia yang sedang uzur ni, taat pada ibu. Tak jadi dia nak bertemu dengan Nabi. Tetapi dia ni, hati dia ni sentiasa takwa pada Allah SWT. Dia tak suka bazir, suka berfoya-foya, gacek hoha-hoha. Siapa kau orang kata dia ni menyendiri dengan kau kata Uwais Al-Qarni ni gila. Tapi dia hati dia ni Allah SWT iktiraf Uwais Al-Qarni. Doa bila dia angkat tangan, Allah Ta'ala akan terima doa dia. Nak cari mana angkat tangan, bila dia doa Allah terima selalu. Kita nak doa tu, doa ni tak boleh. Doa tu, doa ni tak boleh. Sebab apa? Terbentin dengan dosa-dosa. Nak cerita ni, sebab tu kita tuan-tuan semua, kita kena bina diri kita. Aku ni Masya Allah, aku ni banyak dosa, banyaknya Masya Allah. Nak pergi negeri akhirat ni belum tentu lagi syurga ke neraka. Sebab syurga neraka ni bukan milik kita, milik Allah. Nah, kita tak boleh nak menghukum mu ni syurga, mu ni neraka. Tak boleh kita nak menghukum. Kita tak tahu. Kita sendiri ni, aku ni ahli syurga dah. Jangan. Kita tak tahu. Maka kita ni kena ikhtiar. Bila mana kita baca ayat-ayat ni, antara ayat-ayat yang sunatnya sujud ni, maka bila kita sujud Allah Ta'ala akan angkat darjat kita. Allah sayang, dan iblis syaitan dia akan menangis. Bila tengok hamba Allah Ta'ala ni, manusia sujud, dia menangis selalu. Teriak apa dia? Teriak hoha. Aku disuruh sujud tapi aku tidak sujud. Manusia disuruh sujud, mereka sujud. Itu dia menangis. Sebab sujud pada Allah SWT ini di antara ibadah yang paling disukai oleh Allah SWT. Balil ladzina kafaru yukadzibun wallahu a'lamu bima yu'un fabashshirhum bi'adzabin alim illal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Allah Ta'ala cerita dua keadaan ni. Balil ladzina kafaru yukadzibun, tidak ada satu alasan pun, bahkan orang-orang yang kafir semata-mata mendustakannya. Orang kafir ni kerja dia dusta. Sebab dia kafir. Kalau tidak, tak nama kafir. Kalau dia beriman, nama dia mukmin. Tapi dia tak beriman, tak percaya dengan Allah, tak percaya dengan malaikat, tak percaya dengan hari akhirat, tak percaya syurga dengan apa, tak percaya. Wallahu a'lamu bima yu'un, sedang Allah mengetahui apa yang mereka rahsiakan dalam hati mereka. Allah tahu belaka. Kita pun Allah tahu. Kena ingat, kalau kita rahsia dalam hati kita ni, orang tak tahu semua. Orang tak tahu gapo dia kita duk berkata-kata, duk berkata-kata, bersangka buruk dan sebagainya. Gapo kita duk kata ni, dan gapo dia apa ni ayat-ayat, lafaz-lafaz yang kita duk tengok sikit ingat pada Allah Ta'ala, duk tasbih, duk tahmid, duk takbir dalam hati kita. Orang tak tahu, Tuhan je tahu. Wallahu a'lamu bima yu'un, sedang Allah mengetahui apa yang mereka rahsiakan dalam hati mereka. Allah tahu semua. Jangan duk gamuk, dia ingat Allah tak tahu. Perancangan orang kafir Yahudi ni. Wa makaru makarallah, mereka merancang. Allah SWT juga merancang. Wallahu khairul makirin, Allah SWT sebaik-baik perancang.
yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka merancang untuk nak menghapuskan agama Allah atas muka dunia ni. Siapa dia? Kafir. Kafir laknatullah ni dia merancang untuk nak menghapuskan Islam atas muka dunia. Gila kok ceruk dunia mana ni, bila nama dia kafir, maka dia ada perancangan jahat untuk nak menghapuskan Islam. Ni kita tak sedar ni. Benda ni akan berlaku. Allah Ta'ala tidak akan benarkan. Islam ni mesti dia akan bertapak atas muka dunia ni. Tuan-tuan tengoklah, negara-negeri mana pun dia ada jemaah Islam ni. Islam ni tidak akan terpadam. Walaupun musuh-musuh Islam ni dia merancang, dia atur strategi, dia guna orang-orang Islam juga untuk menjadi barua-barua dia. Orang Islam ni dia ada, dia panggil barua-barua, dia panggil munafik-munafik, dia ada. Di antaranya untuk nak menebal pokok, dia guna kapok. Kapok tu ulu dia tu kayu. Maka kita tengok sejarah-sejarah yang jadi tumbal kerajaan Islam yang terdahulu ni, sebab apa? Sebab musuh-musuh Islam tu, iaitu terdiri daripada orang Islam sendiri, menjadi tali baru. Dia akan, benda ni dia akan berlarutan. Kita tengok tak nampak pun Yahudi, tak nampak pun Nasrani, tetapi barua-barua dia ni, dia panggil di antara kayu juga, sama jenis dengan nak kena tumbal tadi. Mereka berusaha untuk nak tumbal ke pokok iaitu Islam, dan menggunakan, orang panggil buat nak pegang apa ni, nak pegang mata kapok tu, guna dengan ulu kayu juga iaitu orang Islam. Kita tengoklah serata dunia lagu itulah keadaannya. Jadi Allah Ta'ala tahu belakang ni. Kena ingat, fabashiruhum bi'adzabin alim. Hak kafir, musyrik, apa semua sekali ni, munafik semua, nak kena ingat, maka Muhammad fabashiruhum bi'adzabin alim, khabar gembira kepada mereka dengan azab yang pedih yang mereka akan terima di akhirat esok. Atas dunia ni tak apa lagi, atas dunia tak apa. Jadi tuan-tuan semua, kita pun jangan bersekongkol dengan perancangan jahat orang-orang kafir ni. Jangan kita bersekongkol, jangan kita jadi alat bagi orang kafir untuk nak meranak menghapuskan Islam. Kita kena, orang panggil, kena jaga Islam ini sebaik-baiknya. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Allahu akbar. Ayat ni nak kena ada semua ni, nak kena ingat semua. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihat. Kita mudah-mudahan duduk sini. Tetapi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, orang beriman, orang beramal soleh, jangan bimbang. Lahum ajrun ghairu mamnun. Mereka beroleh pahala balasan yang tidak putus-putus. Mananya balasan tidak putus-putus? Akhirat dalam syurga. Kita kena target, dia panggil kejayaan besar, matlamat besar kita ialah syurga, tidak dunia. Sebab dunia ini sementara. Jadi tuan-tuan semua, oleh kerana kita nak meraih syurga Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia ada syarat-syarat SOP yang Allah Taala tetap. Sebab syurga ni hak Allah buat, maka dia bagi syarat-syarat. Nak masuk syurga ke boleh, tapi syarat lagu ni, syarat lagu ni, syarat lagu ni. Masalahnya kita nak masuk syurga Allah, tapi kita nak buat syarat sendiri. Itu masalah. Dia kita ingat syurga tu hak pok kita. Super gak ya Quran, hadis. Kita nak hadis Quran ni kecek biar kena dengan jiwa kita. Mana boleh. Kita kena ikut Quran hadis tu. Kita kena ikut. Jiwa kita, hati kita kena ikut. Bukan kata kita nak atur Quran, Quran mung kecek, mengoyak supaya hati aku nak. Tu jadi kafir pula dia. Orang kafir nak suruh ikut dia. Jadi kita ni kena ikut, follow Quran, follow hadis. Kita ni sumber kita hukum ni ada 4. Quran, hadis, ijma', qiyas. Ijma' ni siapa dia ni? Ijma' ulama.
Kita tidak ulama ni, kita turut ulama. Kita turut ulama. Majoriti ulama lagu mana pendapat. Tak ada dalam hukum ni, tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis, tak ada dalam ijma' ulama, maka dia akan jadi hukum ni tengok kepada qiyas. Sebab tu dia panggil 4 sumber hukum bagi ahli sunnah wal jamaah. Maka kita kena berpaksikan kepada 4 ni. Nak menilai kita ni ahli sunnah wal jamaah ke tidak, maka ini sumber hukum kita yang kita kena pegang, iaitu Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Kalau kita tidak berpegang kepada hal ini, tidak ahli sunnah wal jamaah. Tidak ahli sunnah wal jamaah di mana tempat dia? Neraka. Nabi SAW sebut, umat aku akan berpecah kepada 73 puak. Faham 73. 72 dalam neraka. 72 dalam neraka, 1 masuk syurga. Iaitu siapa? Ahli sunnah wal jamaah. Ni jadi mustahak bagi kita ni. Faham pegangan kita huk masalah pecah tu, faham tu. Jadi kita kena berpaksikan kepada, kena jadikan kita ni masukkan diri kita dalam kelompok yang diberi jaminan oleh Nabi itu menjadi ahli syurga, iaitu ahli sunnah wal jamaah, insyaAllah. Jadi tuan-tuan semua, hak tu huraya panjang lah. Jadi yang bahasa sekadar tu dulu, insyaAllah pada esok pagi kita akan sambung surah yang seterusnya, iaitu surah Al-Mutaffifin yang mengandungi ayatnya 22 ayat, 22 ayat, insyaAllah, berkaitan dengan timbangan. Orang yang membeli mengurangkan timbangan, mendapat celaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang menjual ni dia mengurangkan timbangan. Dan insyaAllah kita akan belajar esok. Jadi tuan-tuan semua, bahasa sekadar tu dulu untuk pagi ni. Mudah-mudahan apa yang kita belajar ni biarlah meresap dalam hati kita, dan kita nak beramal dengan Quran Allah SWT yang Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah, amin. Mudah-mudahan Allah terima amalan kita pada pagi ni. Tuan-tuan semua, insyaAllah kita tangguh dulu perjumpaan kita pada pagi ni dengan kita membaca tasbih kafarah dan suratul asri. Wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.